Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan bincang pula jawapan kepada latihan yang cikgu bagi hari ini. Okey, so kalau komputer yang pertama, kita harus hormat. Okey, so kita kena letakkan apitan meng dengan i dekat belakang. Menghormati. Okey, menghormati. Bukannya menghormatkan, dihormati tidak. Kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Okey, lagi menghormati orang yang lebih tua daripada kita maksudnya kita menunjukkan rasa hormat lah. Okey, so Salmi mencurigai akan tingkah laku pemuda itu. Okay, mencurigai itu maksudnya dia menunjukkan perbuatan. Okay, cikgu ada ajar bila kamu letak imbuhan apitan ada beberapa yang akan menunjukkan perbuatan. Curiga bukannya perbuatan, kalau mencurigai adalah perbuatan. Okay, semua ni keempat-empat ni adalah perbuatan. So, kalau kamu tengok sini, ayah mengorbankan. Mengorbankan. Dia letak K dekat sini, tapi bila kamu letak apitan meng dengan kan, dia tidak perlu lagi letak K dekat di hadapan. Dia tidak akan jadi mengkorbankan. Dia jadi mengorbankan. Okay? Jadi, yang keempat, Hanif menanggalkan kasutnya. Okay? Macam bila kamu balik dari rumah. Okay? Kamu balik dari rumah. Kamu balik di rumah, contohnya daripada sekolah dulu. Ataupun perpustakaan, kamu akan tanggalkan. Kan? Jadi, bila guna perbuatan, okay? Bila guna perbuatan yang ada imbuhan apitan, kita kena guna menanggalkan. Okey, menanggalkan. Kan dekat belakang. Kasutnya sebelum masuk ke dalam rumah. Menanggalkan kasutnya. Okey, jadi yang kelima, Rosna sering menghabiskan masa lapangnya di perpustakaan. Pustaka adalah kata tunggal. Okey, semua ini adalah kata-kata tunggal. Dan bila ada imbuhan apitan, iaitu awal dan juga akhir. Okay? Jadi, dia akan jadilah perpustakaan. Okay? Perpustakaan yang selalunya kamu pernah pergi, ada di sekolah, ada di luar. Kita tidak panggil setakat pustaka. Okay? Kita panggil perpustakaan. Okay? Yang ke B, nombor 1. Okay? Cikgu, sini ada sudah jawapan disediakan. Jadi, kamu hanya perlu masukkan di dalam kotak sahaja kan. Yang ni penggunaan komputer dapat mempercepatkan segala urusan khususnya dalam penyimpanan data. So penggunaan komputer maksudnya orang tu menggunakan komputer untuk apa? Menyimpan data. Okay, so jawapan nombor 1 adalah penggunaan. Nombor 2, Asmat berusaha membaiki basikalnya yang rosak. Okay, so ni adalah sebenarnya senang sebab mestilah kamu pernah main basikal ataupun pernah main alat-alat mainan yang lain yang pernah rosak dan mungkin kamu pernah cuba baiki. Okey, dan mungkin kamu pernah cuba baiki. So, kalau membaiki maksudnya dia adalah sesuatu perbuatan. Okey, mem dengan i dekat belakang maksudnya dia adalah imbuhan apitan yang menunjukkan sesuatu perbuatan. Okay, so kita tengok yang ketiga, mesyuarat yang diadakan akan membincangkan masalah pencemaran. Betul. Kenapa? Bila satu kumpulan ataupun bila satu badan membuat mesyuarat. Okay, contohnya paling senang adalah guru-guru. Kenapa guru-guru buat mesyuarat? Bukannya untuk bercerita, bukannya untuk bertanyakan kabar. Tapi mesyuarat adalah di mana kita akan berbincang. Okay, kita akan berbincang mungkin untuk menambahbaiki ataupun bincang untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, itulah gunanya ada mesyuarat. Okey, jadi lagi kamu kena buat satu praktis ataupun satu tabiat. Bila kamu jawab, kamu kena fahamkanlah. Okey, penggunaan kita sudah guna baiki, kita sudah guna membincangkan. Setiap kali kamu tanda, kamu kena tanda. Okay, so lagi permohonan Zaini untuk melanjutkan pelajaran telah diluluskan oleh majikannya. Yes, permohonan tu maksudnya kamu mengisi borang, kamu memohon. Okay, kamu memohon sesuatu, apa-apa saja. Bila kamu ada permohonan, contohnya kamu akan isi borang,
sediakan dokumen yang perlu. So, benda tu adalah dikenali sebagai permohonan. Okay, permohonan. Contohnya kalau kita ingin minta cuti ataupun bila ada masalah dengan tempat kerja ataupun dengan sekolah, jadi kita memohon contohnya, okey, untuk menyelesaikan masalah. Jadi benda tu adalah permohonan. So, kalau kita tengok nombor 5, okey, permohonan. Kita tengok nombor 5 contohnya, adik menanggalkan kasut. Ini kita sudah ceritakan tadi. Jadi kamu tengok nombor 6, ayah menghadiahi saya sebuah buku cerita. Okay, menghadiahi, cikgu ada tuliskan. Menghadiahi, masa kamu menghadiahi ibu kamu sejambak bunga ros. Kamu masih ingat tadi dalam nota, kan? Dalam video nota. Okay, kalau kamu tengok nombor 7, pihak polis telah memberikan pingat keberanian. Okay, so pingat keberanian ni adalah satu pingat yang diberikan kepada orang, yang telah yang dianggap berani, yang dianggap berani untuk mungkin menangkap perompak ataupun berani untuk menyelamatkan seseorang dalam kebakaran ataupun apa-apa sahaja perlakuan berani yang boleh membahayakan diri dia, tapi dia buat juga untuk kebaikan orang lain. Jadi dia dapatlah pingat untuk tunjukkan yang mereka bersyukur ataupun mereka bagus dengan dia punya keberanian yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Mereka memberi penghargaan. Memberi penghargaan. Jadi nombor 8, seorang pemuda bertanyakan arah ke rumah Encik Zahari. So benda ni bertanyakan adalah selalu masuk dalam soalan. Macam orang tu tanya, rumah dia dekat mana? Orang tu tanya, rumahnya ni dekat ni. Dekat kiri kah, dekat kanan kah, hujung kampung kah? So, dia tanya, kan? Dia tanya. So, perbuatan tanya tu adalah kamu kena tulis bertanyakan. Dia adalah satu perbuatan. So, nombor 9, sejak anak-anak dia berpindah ke bandar, Makcik Aini hidup dalam kesunyian. Kesunyian maksudnya dia hidup bersendirian, seorang-seorang. Sebab apa? Anaknya semua berpindah ke bandar. Jadi Makcik Aini hiduplah seorang ataupun ayat yang lebih baik adalah hidup dalam kesunyian. Dia seorang-seorang. Lagi yang terakhir adalah salah seorang sultan pada zaman Kesultanan. Kesultanan Melayu Melaka ialah Sultan Mahmud Shah. Maksudnya zaman Kesultanan itu adalah zaman di mana kita masih lagi ada, sekarang pun masih, tapi zaman Kesultanan ni maksudnya kita ingin ceritakan zaman tentang sultan tersebut. Zaman tentang sultan tersebut, contohnya Sultan Mahmud Shah. Kalau kita ingin ceritakan tentang Sultan Mahmud Shah pada zaman dahulu, kita kena panggil sebagai zaman Kesultanan. Kita bagi tahu tentang abad tersebut, tentang zaman tersebut di mana sultan tersebut masih lagi menjadi pemerintah. Jadi itu sahaja untuk soalan dan juga jawapan. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Dan lepas ni kita akan cuba main game. Jadi ada game ataupun kuis yang cikgu akan bagikan. Kamu buka online. Cikgu harap kamu boleh main dekat komputer ataupun kamu boleh main dekat phone pun boleh. Jadi nanti kamu ambil gambar, screenshot, bagi dengan cikgu sama ada dalam kumpulan ataupun dalam personal. Jadi cikgu akan tengok berapa yang kamu dapat. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi hopefully harap di video yang seterusnya.